Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashura binti Abdul Halim dan saya dari kumpulan KPP 3014 kumpulan M, pembelajaran dan perkembangan pelajar. Saya ingin membentangkan ulasan saya tentang gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah. Jurnal yang saya pilih adalah implikasi gejala buli terhadap emosi dan tingkah laku dalam kalangan pelajar sekolah menengah luar bandar dan dikarang oleh Muhammad Rozif Yaakob merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tujuan pekaji mengkaji adalah mengenal pasti implikasi buli terhadap emosi dan tingkah laku dalam kalangan pelajar luar bandar. Jadi objektif pengkaji adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong pelajar sekolah menengah luar bandar dibuli, mengenal pasti jenis-jenis buli yang mempengaruhi emosi dan tingkah laku pelajar sekolah menengah luar bandar serta mengenal pasti implikasi jenis buli terhadap emosi dan tingkah laku pelajar sekolah menengah luar bandar. Dan cara kajian ini adalah dilakukan secara pendekatan kualitatif. Okey, antara isi utama jurnal adalah pekaji menyatakan kriteria mangsa buli iaitu kebiasaannya mangsa buli ini terdiri dalam kalangan orang yang lemah, penakut, mempunyai kekurangan dari segi fizikal dan gemuk, seperti gemuk. Dan contoh lain, kriteria mangsa buli ni biasanya mereka mempunyai sifat yang lain daripada pelajar lain. Contohnya nama yang pelik ataupun tingkah laku yang pelik. Jadi biasanya tujuan buli ini pembuli akan membuli mangsa dengan cara menggertak, mencederakan, menakutkan mangsa buli. Tujuan mereka melakukan ini hanyalah untuk membuktikan mereka itu adalah lebih berkuasa ataupun lebih hebat. Okay, kesan buli ini boleh terjadi pada mangsa, boleh mengesankan, boleh memberi kesan kepada emosi dan tingkah laku mangsa. Okey, antara emosi contohnya mangsa ni lebih boleh menjadi tekanan perasaan, dia takut untuk bersosial ataupun dia takut untuk menonjolkan diri. Dan tingkah laku ni boleh mendatangkan kesan seperti dipukul dan tingkah laku mangsa dia akan jadi takut. Lepas tu berarti tingkah laku mangsa akan jadi lebih kesan buli ni boleh ada dua iaitu emosi dan tingkah laku. Pembuli boleh memberi kesan kepada mangsa buli jika pembuli membulinya daripada segi emosi dan tingkah laku. Okey, contoh buli emosi yang dilakukan oleh pembuli adalah pembuli mengajak rakan-rakan lain untuk memulaukan mangsa buli. Jadi mangsa buli ni akan rasa keseorangan, tekanan kerana tiada kawan. Dan contoh mangsa buli yang memberikan buli tingkah laku adalah mangsa buli mencederakan seperti memukul, mencekik ataupun menyepak terhajam mangsa buli. Dan kesan kepada mangsa buli pula daripada segi emosi adalah mangsa buli akan menghadapi tekanan perasaan dan emosi kerana sering dipulaukan. Dan bagi segi tingkah laku pula, mangsa buli lebih takut tidak bersosial dan melakukan apa-apa saja perkara kerana takut dianggap salah dan dipukul. Okey. Berkaitan antara faktor buli dengan teori, pekaji mengkaitkan faktor buli dengan teori psikoanalitik yang dikembangkan oleh Freud untuk menyokong hasil penemuan kajian penulis. Teori psikoanalitik ni dia menunjukkan antara keagresifan adalah naluri semula jadi manusia dan tidak dapat dielakkan daripada realiti kehidupan manusia. Freud juga kata bahawa manusia mempunyai 3 komponen personality iaitu id, ego dan superego. Okey, id ni bawa kepada sifat kebinatangan, manakala ego terbentuk daripada pengalaman dan superego terbentuk daripada baka serta persekitaran. Jadi, sebagai contoh, jika seorang remaja yang lebih menonjolkan idnya, maka mereka lagi mengutamakan keperluan diri mereka sahaja. Tetapi remaja yang cenderung kepada egonya yang lebih tinggi daripada id, mereka akan lakukan pertimbangan sebelum melakukan dan melaksanakan sesuatu tindakan. Okey, kalau id ni manusia ni dia lebih buat je apa dia nak, dia tak fikir apa-apa. Tapi kalau manusia ni ada ego, dia akan fikir dulu betul ke apa yang dia buat. Kalau dia buat apa yang orang lain akan nampak. Macam tu. Jadi super ego ni pula terbentuk daripada baka dan persekitaran. Sekiranya seorang remaja lebih menonjolkan idnya, maka mereka lebih mengutamakan keperluan dirinya sahaja. Dan jika seorang remaja tu lebih mengutamakan egonya,
mereka akan berfikir dahulu, jika mereka buat ni, apa yang orang lain akan fikir? Jika mereka buat ni, apa kesan yang dia akan dapat? Okey, bahagian utama dalam teori psikoanalitik ni, Afrin membincangkan tahap-tahap aktiviti mental dikemukakan. Dan simpulkan bahawa terdapat beberapa tahap-tahap pemikiran manusia iaitu ketidaksedaran, keprasedaran dan kesedaran. Ketidaksedaran merupakan sikap, perasaan dan fikiran yang tidak mampu dikawal oleh kemahuan seseorang. Walaupun seseorang itu menyedari tingkah laku atau perbuatan itu sering walaupun seseorang menyedari tingkah laku atau perbuatan, seseorang itu sering tidak menyedari proses mental yang berada di sebalik tingkah laku tersebut. Contohnya, jika seseorang individu bergaduh, dia tak sedar sepenuhnya tujuan dan keadaan dia ketika bergaduh berlaku. Sesuatu yang kelihatan tidak rasional. Contohnya, waktu membuli, dia tak sedar pun dia tengah membuli. Dia rasa benda tu baik, jadi itulah maksud di sebalik ayat tadi. Okey, ini yang saya katakan tadi, kesan buli daripada emosi dan tingkah laku. Okey, kesan buli kepada mangsa buli dari emosi ialah bahasa rendah diri, perasaan cemas, tekanan dan kebimbangan, masalah hubungan sosial, mengasingkan diri dari masyarakat dan bersifat agresif dan lebih teruk lagi membunuh diri. Dan dari segi tingkah laku, pembuli akan mengejek, melakukan pemulauan, ugutan, penderaan dan memukul kepada mangsa buli dan menyebabkan mangsa buli berasa sakit dan kebiasaannya mereka akan ada lebih teruk, mangsa buli akan membunuh diri untuk memberhentikan rasa sakit yang mereka alami. Sekian dari itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.